Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati keseluruhan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Butuk Kuala Berang, para imam, para bilal, para ustaz, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnia kita dapat memulakan pengajian kitab hadis pada malam ini di masjid rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar sempat kita mengambil mutiara-mutiara ilmu daripada kitab tersebut, dan mudah-mudahan usaha kita pada malam ini terhitung sebagai suatu amal soleh di sisi Allah. Kitab yang akan kita baca, kitab 40 hadis penawar hati. 40 hadis penawar hati. Dia ada 40 hadis Rasulullah SAW yang dihuraikan maksud-maksud hadis. Hadisnya sangat elok, yang berkaitan dengan hati dan kehidupan kita di dalam dunia dan akhirat. Dia ada dalam versi Rumi, ni Jawi. Jadi orang yang berminat boleh dapatkan kitab ni. Kita mari dengar, bawa kitab. Orang-orang tua-tua pandai Jawi, dia pakai Jawi. Orang muda-muda tak erti Jawi, dia pakai hak Rumi. Tapi orang muda-muda hak nak belajar Jawi, tak payah masuk kelas Jawi, beli kitab Jawi, tadah je. Bila orang baca, dia perlu lama 2 bulan dia pandai satu dah. Betul tak? Sebab bila kita ni orang Jawi mesti pandai kitab Jawi. Baca bukan pandai hurai, pandai baca. Pasal orang Jepun dia boleh baca bahasa Jepun. Orang Sepanyol boleh baca bahasa Sepanyol. Orang India boleh baca seakar India. Orang Cina boleh baca Cina. Orang Melayu je Jawi ni tak erti Jawi, hak tu pelik. Jadi harganya mahal juga, hampir mencecah RM6. Viva 40,000 suti. Pro 2 Viva. Kaca 33,000. Waktu tangan kita masuk 3 gear. Automatik tambah 2,800 lagi. Wajah 50,000. Jadi ni RM6. Kalau kita mati tinggal kitab. Ayahmu mati tinggal dia. Ada kitab hadis 40 penawar hati. Orang boleh tahan sikit dengar. Dan mak ada kat suti kitab gitu. Jadi saka ni ayah mati tinggal dia. Ayah kita tinggal raket badminton 2, bola rugby 3 uti. Balik awal kita. Dan makmu mati, mak tinggal banyak kok majalah URTB gitu gini. Ni kita ni balik semula kepada apa yang kita kata dalam takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maksudnya segala perkara berkait dengan agama Allah, aku besarkan dia. Dalam bab nak dengar pun aku dak buat lebih kurang dah. Aku beli buku, aku beli kitab. Faham? Jadi orang yang kita kabur awal ni 2 bulan lagi. 2 bulan lagi mungkin dia boleh beli, sebab mungkin dia tak ada duit. Dia simpan 6 sen, 7 sen sehari, dapat RM6 dalam masa 2 bulan. Baik. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Sebagai kebiasaan memula membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kebiasaannya kita akan baca kitab selama 40 minit dan menjawab soalan selama 40 minit. Boleh? Baca kitab 40 minit, jawab soalan 40 minit. Tak ada soalan, kita semayang terus balik awal.
Soalan boleh atau surat ataupun tanya sendiri. Tulis surat gini, dan soalan yang dihantar tidak wajib dijawab. Sunat dia jawab. Cuma nak memudahkan. Kadang-kadang dia mari dengar tu dia ada masalah. Sejang tu tok guru ngajar tak lepas masalah dia. Umpama dia ada masalah cerai dengan bini dia, orang ngajar bab tayamum, selesai dah masalah dah. Jadi kita ngajar 40 minit, lepas tu buka 40 minit untuk soalan, untuk memudahkan masyarakat Islam. Cuma yang ditanya tak wajib menjawab. Kita berasa nak jawab, kita jawab. Tu je lah. Pasal ada orang marah, "Mana tak jawab soalan saya?" Saya bukan kerja dengan awak, faham? Jadi kita nak memudahkan saja. Hak mana sempat kita jawab. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, mula-mula muqaddimah. Orang yang ada buku muqaddimah. Muqaddimah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya pendahuluan. Pendahuluan maknanya sebelum nak masuk dalam hadis. Pasal kitab ni kitab hadis. Kayak kita ada hadis nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi sebelum hadis yang pertama kita baca dulu muqaddimah. Kita baca dulu muqaddimah, apa yang ditulis oleh pengarang untuk mengenalkan tentang bahagian-bahagian atau apa berkait dengan hati kita, kerana tajuk kitab ni hadis berkenaan dengan hati. Jadi sebelum kita masuk hadis yang pertama, kita baca dulu muqaddimah pengarang. Pasal baca kitab ni, ngaji kitab bukan nak suruh habis. Pasal ada orang tanya bila nak habis, bila nak habis. Bukan kita nak ngaji habis. Allah nak tanya kita dengar ke tak? Allah nak tanya ngaji habis ke tak? Suruh dengar saja. Muqaddimah ini suatu pendahuluan. Hati manusia ada tepat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merupakan tapak semayang iman, tepat bertunah dan bercambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam di dalam hati. Kata pengarang, hati kita ni adalah tepat Allah pandang. Ni mustahak ni. Dah hak mana sehati? Hati-hati ni jiwa lah. Hati ni akal tu lah. Hati ni nafsu tu lah. Hati ni diri tu lah. Dah nak hurai siapa terperinci, tak ada orang reti. Yang tahu hanya Allah, kerana hati itu rahsia yang sangat besar. Yang kita faham, hati ni duduk dalam diri kita. Hak luar tubuh badan kita. Tu je kita faham setakat tu. Lebih tak ada orang boleh tahu. Ulama-ulama yang hebat-hebat menghuraikan tentang hati sekadar pandangan-pandangan mereka sahaja. Yang paling tepat apa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma kalau kata hati, batin kita barang dalam. Petang tadi, ada tak kita teringat nak mari kuliah malam ni? Mesti ada tak? Takkan kita mari tengah tidur kau usung hari sini? Tak ada tak hajat nak mari ni? Ada tak? Dah hajat tu mari keting ke kepala lutut? Mari kot dalam tak? Dia mari kat telinga ke tekak? Dari dalam. Dalam tu dia panggil hati. Situ hati. Dah kat mana? Tunjuk tak boleh. Tapi yang pasti dalam. Tak? Malam ni nak pergi sejik kapung butung, nak pergi kat orang dengar, faham? Mesti mari gitu dulu. Betul tak? Maka dia mari tu daripada dalam. Hak tu hati. Faham situ sudah? Jadi hak dalaman kita, hati kita ni tepat Allah pandang. Tepat Tuhan tilik. Hak ni hak Nabi SAW sebut dalam hadis yang sama kita dengar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila
qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Hanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sahaja melihat akan tubuh badan kamu dan luaran rupa parah kamu, tetapi Allah juga menilik akan hati-hati dan perbuatan kamu. Hak luar manusia tengok, hak dalam Allah tengok. Jadi hak mana paling penting? Hak dalam pasal Allah lebih penting di dalam kehidupan kita. Faham? Jadi bila Allah nak tengok, makhluk pun tengok, maka we comel. Luar kita we comel pasal orang tengok. Dalam busuk kohong. Tu dak kena. Luar comel dah, rokok molek dah, tapi hati penuh hasad deki. Hati penuh dengan perkara-perkara hak batil. Sedangkan Allah tengok hak dalam. Beraya baru ni jangan dengan pakai baju raya. Baju raya je 4 pasang. Mayang raya tu hebat dah. Baju Melayu macam kain kebor Cina. Baju raya kotak terus. Dengan sokok comel beli 200 riyal. Dengan kasut kilat. Comel. Comel mu mak. Tengok orang. Tak raya. Tetapi hati dah ingat kepada Allah. Hati dah ingat cari makan kedarah pagi petang siang malam. Hati busuk dia panggil. Maka hak manusia tak tengok kita bosok baju kita pasal datuk panggil nak jumpa esok, nak ngadak datuk esok. Kita pergi baju-baju hak tengah bekas tahi kita. Dak waktu bi hak dalam robot wah. Hak tak ada striker tang kayu plywood ni tindih. Mana pasal apa datuk panggil esok. Tetapi bila yang Tuhan nak tengok hati kita, gosok ke tak? Tak gosok sekarang berkeduk hati. Jadi kena faham hak Allah tilik lebih mustahak. Sebab itulah jangan riak dalam beribadah dan jangan syirik dalam beribadah. Semua kerana-Mu ya Allah, bukan kerana manusia. Mari malam ni dengar ni kerana Allah. Nampak? Imam Ghazali dia tulis 4 perkara kalau kita nak pergi dengar. Yang pertama, biar kerana Allah. Yang kedua, nak keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu agama. Yang ketiga, kerana inilah yang diperintahkan oleh Allah dan para rasul. Yang keempat, untuk kita mengambil manfaat daripada apa yang kita tahu. Ada 4 perkara ni, berjuruhlah kita mengaji. Tak ada kerana Allah, maka tertutuplah manfaat ilmu kepada tuang punya ilmu. Ramai mengaji, ramai ada ilmu, tapi ilmu tak beri manfaat kepada dia. Sujud semayang sampai tang lari-lari. Tetapi masih lagi syirik kepada Allah. Yakin dengan manusia, tak yakin dengan Allah. Maka ia merupakan tapak semayang imam, tempat bertunah dan bercambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam di dalam hati. Imam ni duduk dalam hati. Ia duduk kat siku, kat hidung, kat tekak, di dalam diri kita. Dalam diri ni hati namanya. Kalau orang bertanya kita nak ke tak, hati yang menjawab, bukan mulut. Faham? Mulut hanya menterjemah saja bagi hati. Dia bukan tukang jawab. Yang tukang jawab hati kita. Dah mana mak dia tanya. Yusuf tu mari minta mu hutang ni. Mu nak ke tak? Aku tengok dia ni duk bawa beruk laku sungguh ni naiknya. Jadi semek ni nak jawab mulut, hati dulu aja. No, maka mulut pun tolong terjemah. Kerana hati perkataannya tidak didengar dan diterjemah oleh lidah. Faham? Jadi itulah nak tahu rahsia hati.
dia paling hebat. Maka sebab itulah tempat semayang imam adalah hati. Imam tak duduk di serban, imam tak duduk di jubah, imam tak duduk di baju Melayu, di kain pelekat. Imam di dalam hati. Nak duduk dalam. Maka dua perkara yang wajib kepada kita, orang-orang yang nak keselamatan di akhirat kayak gini, iaitu beriman dan beramal. Iman dan Islam. Iman ni tapak. Kalau nak buat rumah kau tapak tanah, kemudian atas tanah itulah baru boleh kita dirikan bangunan. Maka tanah tu adalah iman. Orang yang ada kakah nak buat rumah tak ada tanah, tak jadi, utuh habis. Mana dia pasang-pasang atas angin, lepas tu lepas tu debok jatuh. Orang yang beramal tak ada iman. Kita kena faham iman nombor satu. Sebab tu kata seorang ulama sufi, jangan iman aku sudah diambil oleh orang lain, kerana tanpa iman maka tiada lagi syurga selama-lamanya. Iman adalah menjamin kita dapat masuk syurga Allah, manakala Islam iaitu amalan menjamin kita daripada tidak masuk neraka Allah. Orang yang tidak ada beramal, ada iman, dia akan masuk neraka dulu. Akhirnya dikeluarkan ke dalam syurga kerana ada iman di dalam hati. Dah kerana ada iman dah apa? Kena azab juga, boleh neraka, kerana tidak ada amal. Tetapi orang tak bermasuk langsung dalam api neraka, kena ada dua. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kena beriman dan beramal soleh. Bab tu dah mustahak dalam bab iman ni. Ni orang ngajar bab akidah dak mari. Panggil ustaz ngajar bab tauhid dak mari juga. Panggil ustaz tu pula malam tu ngajar tentang apa benda iktikad yang benar, iktikad yang salah, dak mari juga. Mari ustaz tu mengajar sifat 20, dak mari juga. Orang nak betul iman dia jahil, dak mari. Nama mari. Macam natang lek. Betul tak? Dia tengok lembu lah kandang. Kalau orang ngajar kitab tauhid dia mari tak? Dak mari. Orang ngajar akidah dak mari tak? Ngajar bab iman dak mari tak? Orang tabung meh mari lalu, mari. Faham? Jadi kita bukan natang, kita bukan lembu. Kenapa kita turunkan martabat manusia kepada lembu? Sedangkan Nabi SAW menyebut al-mu'minu himmatuhu ilal masajid wal bahaimu himmatuha ilal akli wasyurbi. Bahawasanya orang beriman ini tambatan hatinya ialah ingat kepada rumah Allah. Malam ni ada orang ngajar, malam ada orang ngajar sejik tu, minggu depan ada orang mari pula ustaz sejik ni, hati dia ingat semua. Sedangkan lembu, kambing, ayam, itik, ikatan hatinya ingat kepada bila nak makan, bila nak minum. Maka orang yang tidak ada hera dengan kuliah-kuliah agama di Masjid Surah adalah sama dengan natang lembu, natang kambing, natang itik, natang ayam. Betul tak? Jadi kita martabat tinggi turun martabat bawah. Benar gitu. Tain nama depan kali duduk. Tanya pula tu imam, malam esok nama sejik kita tak? Tanya tu imam. Dia kata, insya-Allah mari deh. Mesti mari bah. Tak boleh tak mari. Bayar orang ngajar tak nampak tarang muka dia. Pelik sungguh. Orang kata bahasa muka tak malu. Bahasa muka tak mudah aje mari dengar. Dak rawat makan mari. Tak usah marilah, malu kau atek. Muka kita kena jaga tak marwah. Ni tak bahasa muka tak malu terus. Tualah bodoh. Dah kalau maknanya yang membatalkan wuduk 4 perkara, yang membatalkan semayang 6 perkara, yang membatalkan tayamum 2 perkara, yang membatalkan haji 2 perkara. Belajar. Yang membatalkan iman lebih daripada 300 perkara. Tak belajar sekarang. Pasal apa? Sania tak tahu benda. Bagi harta benda awak kali.
Orang suruh mari pukul 2, pukul 10 mandi dah. Orang nak bagi perkara hak penting untuk kebahagiaan alam barzah, senang di akhirat lagi, dak mari juga. Ini susah jenis lagu ni. Nak nak buat guana gini. Dah buat guana. Bak tu jadi jahil siapa ke dalam lubang kubur. Nak jahil. Tanah seorang mati macam tanah anjing langgar di kereta. Anjing langgar di kereta tu masa dia hidup, ceritanya dia. Hukum rukun istinja berapa perkara. Anjing tak boleh jawab. Dia tanam tak boleh jawab kok. Macam anjing juga dia. Itu masalah kita. Sedangkan Allah beri nyawa, beri tangan, beri kaki, beri mulut, beri hidung, beri menapah, beri piti, beri bini, beri laki, beri anak, beri kereta, lori, steering wheel. Banyaknya Tuhan beri, betul tak? Dan mari dengar tak, kalau orang ngajar ilmu agama dengar kejap tak pedah. Tak mari. Bahasa tak reti bahasa. Kalau anak kita nak kita bela dari kecil, beranak ke dia, beri makan nasi, sakit buat pergi klinik, buat pergi sekolah. Nak. Lepas tu kita pergi panggil, mai turun kejap tolong ambil air ke mak secawang. Tak layang. Kita sakit hati tak? Kalau ada pelayar, kita pelakon pelayar. Ada besen, kita rembah besen atas muka. Bahasa anak tak kenal body. Aku bela mu dari kecil pak besar. Aku suruh ambil air secawang siapa tak boleh juga. Marah tak? Maka wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah lebih murka lagi. Lebih marah lagi. Tak main dah pakai rembah dengan besen. Celah dalam api neraka terus. Tak, daripada tak ada Tuhan hidup. Beri celek, boleh berjalan, tangan boleh bergagah, boleh kerja, boleh tu boleh ni Tuhan beri. Dia dengar atak kalau orang ngajar agama papah garik, dak. Bahasa umat kurang hajar, dak erti bahasa lebih pada dayuk lagi. Nak beri dak mengenang budi. Habis Tuhan beri, dak erti nak balas budi Allah. Kalau hak lain pada agama, jember siapa ngepak, siapa merakak tak apa. Nak mana mak haji lama dak hari sejik orang ngajar akik letuk dak pergi akik letuk kata panjang rombongan depan kali dia bapa tanya awak haji pergi pula dah boleh lagi lagi lama. Ni masalah manusia, dia tak boleh tipu dah. Allah Ta'ala apatah lagi. Tak ada masa dah kita ni nak mendalami ilmu agama. Sedangkan kita ni tua dah, tetapi masih dalam bodoh, dalam kejahilan. Hadis kita dah erti, ayat Quran kita dah erti, ilmu fiqh kita selerak tabak habis, bab akidah pun kita dah erti. Banyak benda yang kita dah erti. Apa? Pasal kita biadab dengan Allah. Kita habiskan masa 24 jam cari makan darah pagi petang. Tak, sekarang kita umur 30, 40, 50, dak erti bab-bab agama. Tak tahu ke benda pasal tak cakna dia panggil. Maka hati kita lah tempat di mana tertanamnya iman yang tidak berganjak lagi, kerana iman yang paling penting untuk kita balik bertemu dengan Tuhan kita. Kita ni balik belaka lagi. Allah tak tanya pakat benda ni. Tak tanya. Allah tak tanya dah pakai kereta benda, maybe ke biba. Tak tanya. Malaikat muka nakir tak tanya dah gaji berapa bulan. Tak tanya. Dah mah bagai kemah banyak tak? Tak tanya. Tapi tanya amalan kita. Hak barang-barang hak tu malaikat tak tanya, hak tu manusia tanya. Batu sebut dalam hadis yang lain, an-nasu iza mata qala an-nas ma akhlafa wa qala al-malaikah ma qaddama aw kama qala. Manusia itu bila meninggal dunia, orang-orang akan berkata apa harta yang dia tinggal. Malaikat dalam kubur pula berkata apa amalan yang dia bawa.
Nak bawa benda kita lagi. Kita kalau ada 3 riyal turun bandar Terengganu. Turun tak? Tak ada. 10 riyal? Tak lagi. 20 dah sedap duduk. 50 baru sedap turun Terengganu. Betul tak? Tak makan mi goreng ke apa kena. Tak sikit. Nak? Ada 3 riyal kita tak turun Terengganu. Tapi kalau kita tak ada skepeng, kita turun kok siapa di Terengganu, mati tak kita? Tak. Boleh balik mula kalau berang? Boleh. Tak ada apa-apa. Jalan kaki boleh. Jalan kaki kalau berang. 8 jam 25 batu 8 jam Dahaga minum air sungai Terengganu. Betul tak? Tapi tak ada 20 riyal, 30 riyal kita tak turun. Padahal kita boleh balik bila-bila masa kalau berang. Kan jauh sangat 25 batu. Dah guana yang kita tak bawa skepeng pergi ke alam barzah yang memang tak boleh balik. Cari ke harta daripada muda sampai ke masuk dalam lubang kubur. Nak bila boh dalam kotak, pah kapang bola kotak. Orang panggil kanda. Nak akidah dak dah ngaji. Sifat 20 dak tahu benda. Sah baca dak erti. Halal haram jauh terus. Hadis menatang benda hadis pun dak erti banyak. Dah dia erti benda. Oh, dia pandai gaul seming ni. Oh, dak lawan ni kalau gaul seming. Oh, ni pandai pasal mozek. Dah banyak tu. Oh, ni pandai pasal tak. Oh ni bawa kering, kelas ni bawa kering. Oh ni pandai noreh bawa orang 4 batang, dia 14 batang. Nah, ni pandai main dengan khubah tengok dia tubik tahi khubah. Nah, bagian ada pakar awal belaka masuk dalam kotak, bubuh dalam kubur. Hak bagian nak selamat di alam barzah ada benda. Betul tak? Ada. Bawa benda kita. Raja dibakar di dalam kubur, apatah lagi kita rakyat jelata kalau tak ada amal. Rumah ketua pengurus TMB Tenaga Malaysia Berhad, kalau dia tak ada amal, gelak kubur dia. Faham? Apatah lagi kita. Dah dia pengurus TMB tak boleh kubur metal lah kubur. Boleh. Amalan yang mencerahkan kubur kita. Nak, dah amal benda kita ada. Dekah, ketekuk pahit. Ilmu tak ada dah. Bagian cari dunia semata-mata. Turun gelap, balik gelap. Turun gelap, balik gelap. Nak, bih pada lembu. Lembu kalau gelap tak tubik pergi kandang. Nak, cik kita buka pukul 6 pagi kandang lembu. Dah bih. Tolak punggung. Ibu ni. Awal bah. Dah awal pada lembu. Lembu balik dah 6 suku masuklah kandang, kita dah balik lagi. Cari harta punya pasal. Orang duk ngajar wah surah sejik. Dia baru sapa. Dah mari sejik. Dah baru sapa. Dah tak dan tengah dah. Kita lewat sapa 7:30 mandi gitu ini. Tak pemandang muah pak mampu cari harta. Dah kabur mati dah bamak. Mampu dah. Mati juga. Kita dengar ada ilmu, mati tak? Mati. Kita tak layang ni majlis agama jahil tuki, mati tak? Mati. Tapi ingat, mati dalam keadaan kita akan ditanya, maka mesti lagi kena ada ilmu. Orang nak ambil test JPJ, ada tak buku saya? Beli tak? Kita tak ya beli, pergi kedai akan tengok-tengok kita. Asal pergi kedai tengok-tengok. Baik. Beli bah. Beli. Nak ngapa di rumah? Pasal apa JPJ nak tanya ni soalan lagi? Takut tak boleh lesen? Nak test? Wak molek itu, wak molek tau. Ingat tu esok JPJ masuklah kereta wisalam. Assalamualaikum. Aduh. Tali pinggang buh, lama mudak buh tali pinggang kan. Tak pas lalu tu. Pergi dulu apa semua, baru start enjin. Tapi kena tanya dulu, boleh start dah ni? Boleh mula dah? Jangan pakai start lalu kan kau. Oh, apa beres. Nak suruh dulu. Bagian dunia. Padahal kalau dok pas mati tak kita. Kalau dok pas test JPJ masuklah kubur ni kata. Duduklah kereta, pegawai JPJ masuk, kita pun ambil tali, teruk dia tekuk dia. Pak masuk kat kita, talent gitu JPJ.
tak ada hal lagi. Tak pas, tapi tak ada masalah. Bayar 20 ya, ambil kali lagi. Betul tak? Mari pula kali lagi bayar 20 ya, ambil tali bubuh molek. Pusing kaki kepit kepala JPJ gitu. Faham? Jalan. JPJ kata, tak apa, tak ada masalah. 20 ya, mari semula bulan depan. Bulan depan, nak kita bawa molek. Cuma tak nak turun, kita panggil JPJ suruh tengok benda kat Gia ni. Dia tengok, kita pun ketuk. Boom, ketuk. Pas tak? Tak pas, sakit hati dia. Tak apa, bayar 20 ya, boleh ambil sekali lagi. Tapi soalan dalam kubur tak pas. Marabbuka tak boleh nak jawab. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh nak jawab. Wa man nabiyuka? Wa ma i'tiqaduka? Wa ma kiblatuka? Wa man ikhwanuka? Wa ma imamuka? 7 hari 7 malam tanya. Tak boleh jawab. Dipukul oleh Munkar wa Nakir dengan tokak daripada besi. Nabi cerita. Tokak tu letak atas bukit, hancur lebur bukit. Maka tenggelam di dalam tanah, lalu dicongkek, bertepik menolong mayat kesakitan. Bukan dalam kubur dah boleh jawab. Bayar 20 ya, tanya mula minggu depan Tapi sani lah, bila tak duduk majlis ilmu, ada benda kosong kepala otak. Nak jadi macam hak ramai pada duduk jumpa bitih tu. Kalau hak agama tak jadi macam mana. Sebab tu kita terpilih, Allah pilih kita. Jadi berhari nak pergi dengar, jadi berasa nak pergi belajar, bukan bijak kita. Allah yang pilih. Kalau Allah tak pilih kita malam ni duduk nerak depan tali basing. Tengok water berita, pas sari-sari water berita, pas sari-sari. Dak mampu kerah gitu. Nak, bukan orang larang tengok water berita. Ni orang ngajar ni, wajib kena dengar. Tak dengar, berdosa. 3 kali orang mari ngajar, mu tak pergi dengar, jadi pasek. Bila jadi pasek, tak boleh jadi wali nikah. Tu cerita dia. Kalau mu aling dah, sunat mari dengar. Kalau mu tak tahu benda lagi, wajib mari. Tak mari dosa. Dia tak nak mari guana dan ngajar kata ke orang. Memang takkan nak kata keriman. Lepas tu turun ayat, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Tak, tak ada wahai kambing, wahai kura, tak ada. Maka hati manusia tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah, akal dan hikmah. Allah cipta badan. Mula-mula Tuhan buat kita. Tok nyang kita, faham? Kita asal daripada mani. Tok nyang kita akhir kali nama dia Nabi Adam alaihi salam. Nak, jadi kita keturunan Nabi ya. Keturunan Nabi pasal akhir sekali sampai ke Nabi tak? Dia keturunan dinosaur. Tak? Kita titih diri kita ni tak kira muak kapung butu, muak tajai, muak orang pun kenyek, asal balik kat dia seorang siapa dak ke Nabi. Inilah kita keturunan Nabi. Betul tak? Dia panggil Bani Adam. Bani ni bahasa Arab. Dari perkataan banin. Nah, maknanya anak cucu atau keturunan. Bani Adam, anak cucu Adam, keturunan Adam. Adam itu Nabi. Dah kita anak cucu dia. Kita anak cucu Nabi tak? Tak. Dah anak cucu dia. Bila? Anak cucu Nabi lah kita. Biar ingat baik. Maka sejarah Tok Nyang kita kena belajar, kena dengar. Nah, ni nak mengaji sejarah, bukan salah mengaji sejarah sekolah, tapi kita terpedaya. Sejarah jadi kita tak mengaji, sejarah Tok Nyang kita tak mengaji, salah hasil tu. Tok Nyang kita Nabi Adam tu asalnya tak ada. Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat-malaikat, aku nak menjadikan manusia, nampak, di bumi itu sebagai khalifah. Mula-mula sejarah nak buat Tok Nyang kita. Nah, maka diperintahkan malaikat turun ke bumi. Masa tu bumi ada dah. Langit bumi ada dah.
turun untuk ambil tanah. Nabi Adam tak ada lagi, maka diambil tanah bumi. Faham? Ambil benua ni sikit, benua ni sikit, benua ni sikit, sikit-sikit sekepas-kepas, maka Allah uli gaul jadi manusia. Batulah kulit kita atas warna tanah. Faham? Atas warna tanah. Kalau orang hak gelap-gelap tu kat tanah bakar. Kalau orang cerah, tanah cerah. Hak kulit merah macam orang-orang Caribbean, orang Red Indian tu kat tanah merah, tanah bukit. Faham? Tak ada, bukan warna tanah. Kita bukan warna daun, bukan warna katak, bukan warna langit, bukan warna air, warna tanah. Esok pergi kaih belakang rumah, tengok tanah tu bawah rupuk sama tak dengan kulit tangan kita? Kalau tak sama, apa? Tanah ni gelap sikit, pergi kat lokang sikit, sama. Faham tak? Tu sejarah kita. Ni tak tahu sejarah. Nak duk belajar ke sejarah lain, Mahatma Gandhi. Hang tua saja. Nak apa mulu hang tua, hang Jeba, hang Likiu, hang Kasturi, hang nak pi mana? Dulu lagi tak nyang kita. Jadi lembaga yang sangat comel, terkejut malaikat tengok, dak aje kelih. Jin tengok dah, huduh jin. Ni manusia makhluk baru. Ada kening, ada rambut, ada janggut, ada misal, ada belaka kaki, lutut, comel belaka. Nak? Itu sejarah kita. Tak tahu kala kita ni. Maka dimasukkan qalbu, hati di dalam, lalu ditiup roh sehingga hidup. Cerita kita asal tok nyang lah, kita daripada Adam daripada tanah. Antum min adama wa adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam daripada tanah. Start pada Nabi Adam, Allah dah ambil lagi tanah, kerana basic Nabi Adam tu jenis tanah dah. Dah turun ke mana? Turun daripada sulbi, satu lapis ke selapis, atas nama air mani. Asal kejadian diri. Dan yang nak sambung tu apa? Asal air mani. Air mani benda mulia tak? Air mani ni benda yang orang tengok lugar. Air mani ni kalau orang tengok meluak tengok. Tak usah kata nak suruh orang makan, bubur depan muka orang tak jadi makan. Faham? Tengok orang duduk keliling dengan Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok dalam sejid. AJK ada belaka, JKK pun ada, keliling nak makan ayam panggang, kita pun bubuh air mani semakuk depan. Bukan nak suruh cicah, eklang saja. Tok mata air dia, bubur dia pula ni. Tok Bila kata, nampak macam pengak. Tok Siok colek senyum. Air mani. Orang makan tak nasi? Jadi lugar. Padahal bukan suruh cicah dia. Depan tu orang beci dah tengok. Tu asal kita. Dah nak sombong apa yang mu besar, yang mu nak lawan Allah ni apa? Mu kelas kat jenis air mani je. Bukan wak dengan air bateri dia tahan kira. Wak dengan air Coca-Cola ke? Buat dengan air benda air sirat ke? Tak. Buat dengan air mani. Air mani nak khabar kita ingat asal diri kita, benda yang sangat kotor, benda yang sangat keji. Orang malah nak tengok. Nak. Kemar mulut tengok. Tapi bila besar tak sedar ke diri, sombong. Orang bang tak boleh mari. Tak, padahal Tok Bila bang tu dia wakil oleh Allah, suruh panggil jemput mari kenduri di rumah Allah. Maka Tok Bila tukang khabar, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Mari kepada semayang. Allah tukang jemput aku tukang bang je, bukan pandai-pandai aku. Hayya 'alal falah. Allah suruh khabar ke semua, mari kita dapat kemenangan akhirat. Bukan aku pandai-pandai, Allah suruh khabar melalui nabinya dalam kalimah azan. Tak mari. Tak Tuhan jemput tak mari. Biar rumah je, sekapung je. Kalau makan bulut tak boleh. Lijah orang maklum bila nikah anak dia. Hari Khamis ni bang. Dah kena.
Ada kerja dah, tapi tak apa dah, tak boleh pergi molong, kena pergi. Di mana? Air putih, mamang. Pergi. Pernah kata, nikah anak maklum. Tak pergi, tak bolehnya kata di maklum. Malu mata gok kita. Dekat tu, 90 batu. 2 kali berhenti berok Bukit Besi. Nak boleh ke Sapa. Pernah maybe naik. Tak muat tok bola bonek. Makan puluk, makan gula, temun natu. Siapa panggil? Manusia panggil. Gi balik 180 batu. Allah panggil 18 lakah je daripada rumah. Dak mari setarang. Jahat daripada dayok dak reti bahasa lagi. Betul tak? Dah. No, Johor, temun natu. Perleh, makan buluk. Telemau, makan pulau. Gi dalam hujan ranggak gi hak naik lori saja. Hak bawa dia bawa trailer minyak. Mak, dah kak. Wak turun pada trailer lagi. Makan pulut, pasir putih. Ni bini anak 2 orang naik pada trailer. Nampak? Dah kereta dak? Kau kata nak pergi makan pulut bawa lori. Beres, tak apa. Bawa molek kan. Pala trailer gi 80 batu. Hak tu pala ada ekor je, dengan ekor-ekor gi. Pasal apa? Manusia punya panggil. Allah panggil, sorry ya, ada kerja. Malah esok ada orang ngajar pekoh kapung butuh. Sorry ya, ada kerja. Turun bandar. Dah manusia orang betul Quran. Manusia tak boleh nak pergi rumah ni. Rumah maksud aku. Anak dia tunang. Banyak sungguh. Dah bila nak mari sejid, mampu bahan tanah, bubuh dalam khanda, semayang sejid. Dah. Bahasa bodoh sombong. Masih hidup tak mau mari sejid, mampu keras buat hari sejid. Wajib dah semayang-mayang sejid. Tak wajib. Dah sahabat yang semayang sejid. Sahabat kerana masih hidup dia duduk main sejid sama. Maka kali terakhir dibawa tempat dia selalu bermain sebelum dikebumikan. Dah mu masih hidup main sejid tak? Tak, nak main di mana? Main kat projek. Dah bayang kat projek. Dah masih hidup main kat mana mau tak pergi sejid? Main bola mau belawang lah. Semayang kat tiang tu. Tak ada masalah. Faham? Jadi untuk bekas kepada fitrah, iaitu kebersihan, bekas kepada akal untuk memikirkan sesuatu, dan bekas kepada hikmah untuk melihat kelebihan kebijaksanaan, faedah-faedah kejadian alam. Itulah hati namanya. Allah beri barang yang paling berharga, namanya hati. Bukan nak isi benda kotor, nak isi benda yang molek. Sebab itulah bila bekas itu murah, maka barang di dalamnya juga murah. Kalau bekas mahal, maka barang di dalam juga mahal. Faham? Pergi pasar Malang, Kuala Berang, ada orang jual jang, gatung jujur ni. Pakai gatung gitu jang. Faham? 10 ya jang. Power Ranger ada. Superman ada. Tawar 8 ya tak boleh. Tak boleh. Gini lah, kalau munak sangat 7 ya. Dua-dua pening. Allah dah 8 tak boleh. Tu tanya balik. Bukan dah dari modal. Kalau munak sangat bukan aku kadang 6 mau ambil 7 ya aku ni. 8 memang tak boleh 8. Tak, kita mati kat 7. 7 Mahal tak? Wih 7 ya. Belai kembu. Allah kadang kenal. Tahu 8 wih 7. Tak wih sekarang. 7 ria dah beli dah tak? Jang plastik je. Lepas tu bila beri dia bola supik kecil. Betul tak? Hak tukang beli tanya kotak ada? Kotak. Hak tukang jual kata kotak paling otak mu. 7 ria mu nak kotak. Hak 170 baru ada kotak. Faham tak? Maka hati kita gitu kau.
Bila kerana apa yang ada dalam hati kita barang tak oleh, pasal hati kita tak oleh, hati kita bekah, hati kita makau. Maka kalau nasi yang mahal-mahal, molek-molek di hotel-hotel, pinggang saja 2,000 sesek. Makan hotel 5 bintang, sutir pada 120 ya, 130 ya. Hotel 3 bintang 40 ya sutir pada makan pagi, makan tengah hari. Hotel 6 bintang Golden House di Kuala Lumpur, sekali makan seorang 250, 300 ya. Dah kalau 300 ya punya makan atas kepala, takkan pinggang plastik meding. Pinggang saja 11,000 sesek, 20,000 sesek, padang dengan makanan yang mahal. Nak dah kalau bola purung nasi dia orang makan ke ayam deh. Batu dalam hati kita tak ada hikmah, tak ada fiqh, tak ada hadis, tak ada tafsir, tak ada Quran. Pasal apa bekas bulu kali macam purung nak masuk barang baik ke mana? Nak jadi bekas hak Tuhan beri asalnya bersih, kita sudah kotorkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua budak-budak lahir bersih belaka hati, akhirnya menjadi kotor dengan dosa. Oleh itu hati sanubari adalah sentiasa jujur dan benar, walaupun terkadang mulut pandai berbohong dan tangan pandai mengambil sesuatu yang haram. Maka hati kita sebenarnya adalah tempat kebenaran, tempat hakikat. Yang jadi jahat adalah nafsu yang menutup akan hati. Sebab itulah Firaun bila dia hampir lemah di Laut Merah, maka dia berkata, aku nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Tetapi oleh kerana nyawa sampai dia hulkung, Allah tak terima taubat Firaun. Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughaghir. Nabi kata Allah sedia menerima taubat hamba-Nya selama belum sampai nyawa di hulkung. Faham? Jadi adik-adik kakak yang masih belum lagi dak sedar tentang kepentingan amal akhirat, nak di rumah kita tu ramai lagi adik-beradik hak dak reti bahasa, hak duduk pentingkan permainan, hiburan dan sebagainya, siapa dak mari dengar siang ke dia. Nak jadi kita doakanlah mudah-mudahan Allah buka hati dia, pakat mari belajar, mari dengar, mari betul. Nak sejam sehari tak apa dah. Cari makan ketara 10 jam, dengar sejam. Cari makan ketara 10 jam, betul Fatihah sejam. Tak apa dah, kira seri dah dunia dan akhirat. Ni dok langsung. Nak muda sampai ketua. Bubuh dalam kubur mayat macam bakar tiku, mayat macam bakar anjing, mayat macam bakar babi. Jahil hukum syarak, jahil segala-galanya. Maka hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Wallahu a'lam. Jadi kita lancarkan derma untuk dana pendidikan pelajar yang untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara. Petugas-petugas diminta bergerak. Terima kasih. Ada petugas? Mana petugas ke tidur? Oh, tong jalan. Dia tulis sini, kita baca. Dia tak tulis tong, dia tulis petugas. Jadi derma kita malam ni kita beri dalam tong tu untuk anak-anak kita yang mana boleh kurang belajar dan awak belajar, kita pakat-pakat ecek. Tu sajalah. Sebab bila ramai menjadi rengang belaka. Nak derma ni, kalau kita derma, Nabi janji akan jadi kaya. Bukan kaya sampai maknanya rumah 3-40 hutir, tapi tidak akan jadi susah miskin dengan sebab derma. Nampak? Derma, ada anak derma. Kadang-kadang syaitan tu jahat. Bila kita nak derma, dia cocok. Yang banyak ngak, usia dah. Nak? Sayyidina Abu Bakar, dia derma bila Nabi minta untuk perjuangan Islam, dia beri semua. Sehingga orang tanya, dah benda tinggal pun tak ada sekepeng. Ada Allah dan Rasul. Nampak tak? Itu kelebihan Sayyidina Abu Bakar.
Imam dia kalau nak timbang dengan penduduk Madinah ramai-ramai, berat dia lagi. Nak kita nak biar semua harta separuh. Orang nak pinjam betul tak wi? Nampak tak? Orang dekat buruk tokat lah dah, cabut lama dah. Pok dari nak pinjam. Leh ada kerja, buat lain ada kerja. Padahal tak ada kerja, dia buat lolok, ada buat start kau buat start. Wi. Kalau wi pinjam, isi minyak Kalau orang nak wi pinjam tu, saya kata isi minyak itu. Minyak dalam taki tu sedekah untuk dia. Dah pasang isi minyak tak? Pinjam aja. Mana dia mari pinjam minyak ah. Takkan nak sedut minyak, nak minyak kereta, nak motor, aku sedut minyak tu. Waktu beg. Faham? Beraluh pelik kita. Dekah seria, derma seria. Rumah terbakar wis seria kau. Kawan rumah terbakar wis seria. Berat mu ni. Tak ada kan rumah terbakar anggur letung habis. Nak tinggal tunggu 4 batang. Wah, ketik derma sejik ni wis seria. Kalau rumah kita Tuhan bakar, habis licin gitu, lepas tu Tuhan wi kita 1000, macam nak? Nak tak? Tuhan kata 1000 ya? Nak tak? Tambah 10,000. Oh, cukup 10,000 nak rumah. Dan ni Tuhan tak bakar rumah kita, bakar rumah orang lain. Isi ya? Faham lagi? Lepas tu nak masuk syurga Firdaus, manis mucung. Kedekut baik nak masuk syurga Firdaus, nak bidadari mana ada nak kamu. Biar kau ringan tangan, ma yang kusumalu min sadaqah, tidak akan jadi kurang harta dengan sebab sedekah. Siapa sedekah, Tuhan tambah kok lain. Hak patut kena nyakit jantung, tak kena. Hak patut kena kecil manis, tak kena dah. Faham? Hak patut mati tahun lepas, 2 tahun lagi tak mati lagi dengan sebab sedekah. Jangan main. Nah, mana tahu RM1, RM5, RM10 yang kita beri malam ni, Allah balas tahun depan rumah kita terlepas dari kebakaran. Betul tak? Tak. Kuasa Allah. Mana tahu RM10 kita beri malam ni, anak kita terlepas daripada mati lemah. Tahun depan di Sekayu mati ramai-ramai kawan. Hak lain mati belaka, 4 orang anak kita terlepas seorang. Berkat kita derma malam ni RM10. Betul tak? Mana tahu malam ni kita beri RM50, tahun depan kita nikah seorang lagi. Faham? Tu kau puan marah tu. Dah. Betul tak? Nama benda nama. Ahmad, Pak Mat. Ya. Nikah lagi? Apa suka? Kak molek masuk CD ni. Suka tak dah? Nikah lagi? Tak lagi? Nikah dah? Seorang? 2? Bini lari. Mana gitu? Kena mulai aku tanya kamu. Oh, bini lari. Tu kata kau puang, dah liarak sungguh kau puang ni. Nah. Handsome gitu lagi. Tak usah putus asa, Tuhan buat belaka kita ni kan. Bini lagi ke, anak lagi ke apa, semua kita duduk dalam takdir Allah. Berlapang dada, jangan marah. Dan nikah lain apa tak? Nak tak? Nak? Dah apa dah. Yakin rezeki daripada Allah. Bila kita kahwin dengan seorang perempuan atau perempuan kahwin dengan seorang laki-laki, faham tak? Dia mari di rumah kita tu, dia mari dengan rezeki dah yang tetap daripada perut mak dia. Betul tak? Betul orang beriman. Bukan dia mari seorang nak bahang rezeki kita. Tak boleh. Rezeki kita dah masuk dalam mulut dia. Dia mari dengan rezeki dia dah. Mari dengan kiramah katibin suku. Mari dengan malaikat rahmat suku. Mari dengan malaikat yang beri rezeki. Suku dah. Mari duduk rumah kita. Yakin tak? Tak yakin siri. Yakin tak? Nak tak? Apa tu? Baru kemak. Nak kamu nak tunjuk? Itu kita beri. Tak usah takut nikah
Jaga anak-anak kita, tak? Lagi kita beri nombor telefon, orang boleh tahan kau putih. Suka lah dah. Orang kapal sungguh. Nak, tolong sama-sama kita. Ingat kita gurau, sungguh Kita nak biar Kuala Lumpur boleh? Apa mak? Orang Kuala Lumpur. Abi, nak? Suka pula dah. Abi use. Jangan marah dah. Siapa suruh duduk depan? Baik, kita pergi kepada soalan. Apa hukum seorang itu dia berkawan dengan makhluk halus seperti hatu raya, toyo untuk berlaku kerja dia? Mainan pelik selalu mu ni. Jadi dia baik, dia bela hatu raya, polong, pelesik, berturangga, hatu kak limah, nak suruh laku kerja dia. Jawabnya, ini syirik dan haram, merosakkan amal ibadat kita. Faham? Nak laku kerja apa-apa jua, nombor satu sekali Allah dia belaka. Kita umat ni umat tauhid. Tauhid mana mensatukan. Mensatukan mana semua perkara Allah saja boleh buat. Termasuk dalam bab nak laris perniagaan. Faham? Bela polong, bela toyo, bela apa. Atau kata pelik Melayu ni. Bangsa yang paling hebat Melayu. Dia berahi atu. Bahasa lain takut atu. Melayu bela atu. 3-4 ekor seorang. Atu kopek bela. Toyo bela. Orang putih takut atu. Cina takut. Keling takut. Melayu pelik. Jangan. Bertaubat kepada Allah. Yang bolehnya berkawan dengan jin Islam. Tu saja setengah ulama kata boleh. Atas dalam makruh. Ada pun benda-benda gini, kalau jenis-jenis jahat gini, tak boleh. Kerana selama dia memperdaya dan menyekutukan Allah, akhirnya kita terjerat syirik kepada Allah. Nak lari, pertama sekali buka kedai, panggil orang sejik, panggil orang surat, pergi ramai-ramai, makan free, minta semalat hajat, berdoa, ambil berkat. Tok Imam pun kata, sedap kok malam makan mi goreng kedai dia kok. Keping orang lain pula. Biar murah tangan dulu mula-mula tu. Kemudian pada zahiriah pula, kedai biar bersih, jangan cah mahal korang. Ajar awak-awak kedai tu biar reti bahasa. Orang mari duduk, ambil selalu order. Jangan tunggu congok duk panggil panjang tekok-tekok dok tubik lagi nak tanya nak makan darah payah. Nak pasang tali besing, wah orang mari nak cakap pun tak boleh tembak lagi, tak laku kedai. Lak meja molek letak jubah apa hitam, ambil jubah-jubah bang dia air kopi. Tu tuang kedai bodoh tu. Awak memang bodoh dah. Tokek bodoh pula. Kalau tokek hak cerdik dia kabar. Kalau akak air korang jangan ada air bawah ni. Sebab ada air bawah ni lekat lebih, duduklah piring bila nak minum tumpah atas, netik atas pakaian orang. Faham? Orang putih, orang Cina dia jaga benda gini. Hak dah jaga Melayu bodoh ni. Sekali akak air penuh dalam piring. Kita minum bertitik-titik atas tu. Tak pandai, dah nak laku kan dia kedai. Tahu tak? Biar comel molek. Baru jam ini dak bila dak laku kedai dah lambat. Order lambat mari setengah jam dak order lagi. Mana kabar malanya wak kurang masin ni, wak masin pekok. Kabar jangan pedah hangat anak nak makan je, boleh ada setengah kilo. Lepas tu dak laku kedai, bila dak laku dia kata ada orang tanam besi cekok. Ada orang teruk mayat tulang mati anjing mampu bodas telaga dia. Ini jenis Melayu. Cakap kena molek dengan orang. Awak-awak hok kuli tukang basuh pinggang, tukang nasok jangan wi tu bit luar, duduk sembang luar, ganggu orang nak makan apa semua. Tu contohnya. Ni bela hatu raya.
Soalan seterusnya, apakah jual ayam kapung kepada orang Cina? Tak ada masalah jual ayam kapung, ayam bandar boleh. Yang tak bolehnya jual binatang yang haram makan. Dia jual babi, dia jual anjing untuk dimakan oleh orang kafir. Jual kucing untuk dimakan oleh orang kafir, haram. Jual katok. Nak, piti nampak boleh masuk kat carilah sungai katok alang-alang. Nak 7 hari 8 hari sekali sok-sok gitu katok. Tok bila tu kau suluh, tok imam dia bar berbau hang katok. Ini masalah tak boleh. Innallaha idza harrama syai'a harrama samana. Kaedah kita bila Allah mengharamkan makan satu benda, Allah haramkan harganya. Nah, dah kalau ayam kapung boleh makan tak? Boleh, maka boleh jual. Perdana Menteri skor A pun kita boleh jual. Tak ada masalah. Boleh tak makan di kedai yang tuan kedai suka main nombor ekor? Atau sekali-sekala tak mayang? Ni banyak kok soalan gini. Tuan kedai main nombor ekor. Orang suruh main kuda Nabi, sunnah Nabi. Dia ambil ekor kuda bodoh. Ni kata Melayu juga nenang. Sunnah Nabi menunggang kuda. Dia tak ambil kuda, yang ambil ekor. Tak? Ekor kuda. Jadi berjudi ni dosa besar. Maka kalau tuan kedai rucik ke, kedai papang ke, kedai hardware ke, dia ni main nombor ekor, halal tak kita beli barang kedai dia? Dalam segi syarak halal kita beli. Dah kalau kedai makan, dia buat roti canai, dia buat si goreng, halal juga makan. Cuma lebih baik kita meraihkan orang yang menghormati Allah. Faham? Mana kalau ada kedai tu canai hak mayang, baik pergi hak semayang dulu. Tak ada arah baru pergi kedai pak mak dak mayang. Faham kau pak mak ni? Dia panggil pak mak Abi. Suka tak tu? Cik tengok lindung kali. Pak mak, abang mak, cik tengok belakang tu kali. Kamera. Masuk CD ni. Bukan komang. Sama dengan wak yo dah ni. Jadi begitu juga dah dalam bab dak semayang. Kerana tidak disyaratkan, maknanya orang nak jadi sah jual beli kedai tu dia kena semayang. Yang disyaratkan kena semayang wali nikah, nak jadi saksi dan seumpamanya, nak jadi qadhi, nak jadi menteri besar, nak jadi wakil rakyat, tu wajib kena semayang. Tidak boleh haram kita sokong. Faham? Tapi kalau nak jual kedai, kalau dia tak semayang, boleh lagi kita beli kedai dia. Cuma kaedahnya sunat kita makan daripada orang-orang yang takut kepada Allah. Wala ta'kulu illa ta'ama muttaqin. Jangan kamu makan melainkan makanan orang-orang yang takut kepada Allah. Arahan ini arahan sunat. Soalan seterusnya, golongan mana dak guna minum air telaga Kausar Nabi di akhirat nanti? Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, riwayat Imam Baihaqi di dalam Mu'jam Baihaqi, yang berbunyi lebih kurang begini: satakunu ba'di umara yakzimun wa yazlimun, faman dakhala alaihim wa saddaqa bikazibihim wa aana ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid ala haudi au kama qala wa fi riwayatin ala haudi yaumal qiyamah. Selepas daripada zaman aku nanti adanya pemerintah
yang mereka ini melakukan penipuan dan kezaliman. Maka barang mana orang yang pergi kepada mereka lalu membenarkan tipu mereka itu atau menolong kezaliman mereka itu, maka aku bukan daripada golongannya dan dia bukan daripada golongan aku, dan orang ini tidak akan dapat minum di dalam telaga Kausarku di Yaumal Mahsyar nanti. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, depan dalam bab wuduk, bab ghurrah muhajjanun, iaitu Nabi berkata, ada umat aku kenal di hari akhirat dengan putih pada segala bekas anggota wuduk. Faham? Aku boleh kenal. Maka aku panggil dia kepada aku untuk minum di telaga Kausarku. Dan datang sekumpulan manusia yang ada bekas ambil wuduk juga, menunjukkan dalam dunia dia semayang. Tiba-tiba katanya malaikat, tak boleh masuk, tak boleh mari, tak boleh minum. Maka Nabi kata, biar dia umat aku kenal tu, bekas semayang ada di muka dia. Kata malaikatmu, tak tahu selepas kematianmu diubah segala hukummu. Hukum-hukum kitab dalam Quran diubah pesing lain. Hukum-hukum dalam hadis hak mana sesuai dia pakai, tak sesuai dia tohuk buang. Nabi kata kalau gitu, suhqa fasuhqa, pergi berambus daripada kolam Kausarku. Ulama 3 orang yang mensyarahkan hadis ni, maksudnya lalu dipimpin heret masuk ke dalam neraka, iaitu sekumpulan umat Nabi yang semayang 5 waktu kerana tidak mau taat pada hukum Al-Quran dan hadis seperti mana yang banyak dalam dunia umat Islam sekarang. Jadi kita ambil pengajaran daripada hadis tersebut. Soalan seterusnya, apa hukumnya saya sembelih binatang ternakan saya dan makan, sedangkan jiran tidak izin, menghalalkan makanan yang dimakan oleh ternakan saya? Perbuatan kita membiarkan akan makanan binatang kita makan rupa orang sebelah, hukumnya haram. Tetapi bila kita sembelih, kita makan jadi halal. Ini di segi syarak. Dalam di sisi tasawuf, haram makan awadah, kerana binatang kita makan rupa orang. Tapi di segi fiqh dia ringan sikit. Kita berdosa dengan tuang rupa, tuang punya pokok, kerana kita pergi lepas lembu, kita pergi makan tanaman orang. Dan perbuatan kita tidaklah dibenarkan pada syarak sama sekali. Tapi bukan atas rupa dia saja dia membesar. Atas dari segi zahiriahnya, lembu itu tidak makan yang haram pada zati, tapi pada maknawi. Hak kepunyaan orang tanpa kebenaran orang, wajib tuang lembu kena minta halal kepada tuang tanaman. Lepas tu dalam bab lembu tak wajib gati. Sama dengan lembu tengah jalan. Nitah jalan main tidur atas jalan. Lalu kereta bawa langgar, pecah habis kereta orang, 1000 kena gati. Tuang lembu wajib gati 1000. Tak gati haram, dituntut di akhirat nanti. Kerana lembu duduk pada laluan kereta. Tapi kereta langgar lembu pada laluan lembu, kereta kena langgar lembu. Tuang kereta kena gati lembu. Lembu tengah relax, dia 3-4 beranak dalam kandang baca surat khabar, dia babah masuk langgar kandang. Patah peha lembu mati seekor, wajib dia kena gati. Tengok tempat mana yang tepuh. Apakah status tunang dalam keluarga? Contoh aurat nenek, bakal ibu mertua, makcik, adik-beradik. Tunang tak ada jadi lagi mahram. Dia kena nikah dulu. Nikah baru jadi. Kita kahwin dengan anak puang dia, maka mak dia jadi macam mak kita. Ayah dia macam ayah kita. Tu saja. Adik-beradik dia dok. Ipar dok. Dia ada katah saja. Nampak tak? Ada katah. Mak bagi mak tok tua, tok nyang tok tua, tok nyuk tok tua pun lagi. Tok nyang, tok nyuk pun lagi. Banyak ke tak? Tunang tak jadi, dia kena nikah tu. Nikah baru mak dia tu haram kita kahwin.
Nikah barulah mak dia tu kita boleh ganda naik atas motosikal, pergi sekayu, tak ada masalah. Macam mak sendiri, betul tak? Soalan seterusnya, apa hukum jual rokok? Banyak dah soalan ni. Masih lagi diperkhilafkan di sisi ulama. Kebanyakan mengatakan haram, sebahagian mengatakan makruh. Hukum laki-laki pakai cicing suasa, hak kita jumpa dalam kitab-kitab fatwa semua mengatakan haram. Kerana suasa dibuat daripada emas kuning, dan dia mesti persentage dia banyak daripada temaga. Jadi hak mana-mana pakai suasa tu, pakai ke bini. Nah, ataupun orang buat cicing anak, tak ada masalah. Bukan suruh teruk lah telaga. Jadi kita buat yang terbaik. Kerana meragukan kita. Dalam kitab-kitab fatwa mufti bekas mufti Johor mengatakan haram. Fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan haram. Fatwa bekas mufti Terengganu tahun 71 mengatakan haram. Fatwa bekas mufti Pulau Pinang tahun 60-an juga mengatakan haram. Dalam kitab syarah Muslim mengatakan kalau campur emas dengan benda lain jadi haram juga, kerana dipakai emas yang bercampur benda lain. Jadi kita lebur lah hak suasa-suasa tu pakai ke anak kita. Faham lagi? Kita pakai hak lain. Kalau nak terbaik, hak Nabi pakai benda. Perak, bukan Johor, Perak. Baik, soalan seterusnya. Antara makan kenduri dengan janji bersih, kok mana dulu nak pergi? Macam-macam kalangmu ni. Jadi hak mana datang dengan nas, wajib pergi. Hak mana nas sebut dalam hadis? Kenduri kahwin, nampak? Man du'iya ilal walimah falyatiha au kama qala. Hadis ini sepakat ulama sahih. Siapa yang dijemput terang-terang cukup syarat orang jemput tu kepada kenduri kahwin, maka wajib dia kena pergi. Hak perempuan lain ada dengan ijtihad dan pandangan ulama. Soalan seterusnya. Saya golongan keluarga moden, membenarkan tunang saya bertandang, tunang anak saya datang ke rumah setiap masa, boleh bermalang rumah saya dan semua ahli keluarga suka. Boleh tak? Jawabnya tak boleh, kerana mendatangkan fitnah. Tunang boleh mari di rumah, tapi jangan sampai datang fitnah. Sampai siang malam duduk situ. Baik menikah, dah benda beza dengan nikah, jadi tak ada beza dah. Orang kata nikah dah jadi fitnah. Dok lah pergi bahasa. Dah mana aku dengar duk tidur sama malam-malam. Mandi situ, tidur situ. Jadi jangan buat benda gitu. Sayang lagu mana pun janganlah sampai over ngak. Ni kontrol. Kontrol. Mari ziarah 2-3 hari, mari sekali ziarah tunang 2-3 hari, mari pula, tak ada masalah. Bukan Islam ni dia larang sangat. Dia tak mahu kita lebih sangat. Apakah kita salang orang puan bukan mahram berlapik? Jawabnya dalam keadaan kita boleh elok, tak boleh juga berlapik. Melainkan tak ada arah dah, maka setengah ulama kata terpaksa kena lapik tangan. Umpamanya takut kepada kemurkaan dia raja dan sebagainya. Kita tak agak, maka kita pun berlapik lah. Supik keceh gitu. Tapi dalam keadaan biasa tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita lapik pun, kita lapik ni, kita mana kain, kita tok gini, maka berasa tak tangan dia? Berasa. Yang ni merasa anggota tu tak boleh. Kerana orang puan dengan orang lelaki ni dia lain-lain. Dia bersih berani. Hak ni utara, hak ni selatan. Mesti berani ni, kalau utara selatan, kalau lekat tepek out. Tapi kalau utara dengan utara lekat tak? Laki-laki dia lari gitu. Apa tak apa lah.
Puang salang dengan puang, tak apa lah. Selatan dengan selatan. Hidup lekat. Utara selatan, lekat out. Dah kalau ada besi berani hak utara-utara lekat juga, tu besi berani gay. Faham tak? Jadi bila kata tak apa dah, kita lapik dah kan, kita tak sentuh. Sentuh ni sebenarnya bukan sentuh saja, tetapi merasakan jisim tubuh itu juga satu nikmat. Faham? Dan nikmat itu dibuka dengan pintu nikah. Kita pegang puang seronok. Amat dak kalau pegang puang. Tak sedap? Sedap. Kalau kita setuh gini tak berlapik sedap tak? Dak kalau kita lapik gini sedap tak? Luruk gini. Seronok tak? Sedap juga. Hukumnya tetap haram kerana keseronokan itu dapat dirasai. Kalau boleh tangan berlapik, kat lain boleh berlapik attack kan. Tak? Bawa awet duduk dalam rok, tudung dengan kain gebor, gosok belakang. Tu tak? Mari cegah pejabat ramai. Takat. Lapik bawah. Lapik bawah. Oh, lapik. Sorry. Betulkah Syiah berbahaya seperti yang diwar-warkan? Jadi kita tengok sendiri, Allah nak tunjuk apa yang berlaku di Syria sekarang. Bumi para nabi, bumi para sahabat. Di mana kerajaan yang selama ini kita tak kenal. Selama ni Syria menutup pintu kepada dunia luar. Dulu kita nak tengok gambar Syria tak ada. Tengok image ada payah. Hanya nampak presiden dia tak mau. Dan akan keluar dalam TV sekali-sekala hari kebangsaan. Tahu tak? Payah nak tengok. Rupanya dikawal supaya apa yang berlaku dalam negara itu tidak keluar. Akhirnya Allah buka rahsia. Kita boleh tengok hari-hari. Rupa-rupanya pemimpin dia ni jahat sangat. Yang menganut satu ajaran Syiah yang kafir, iaitu mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Boleh tengok gambar. Setiap malam kita boleh tunjuk dalam video. Orang disuruh sujud kepada presiden. Gambar dia sujud ramai-ramai. Tak sujud tembak. Kena sujud ke gambar dia. Kafir ke Islam itu? Nampak? Tapi semayang raya baru ni. Nak mengabui mata. Maka Allah bangkitkan Islam balik di Syria. Rakyat dia 90% bangun untuk menentang dan menggulingkan kekafiran dan kezaliman di bumi Syria. Apa yang telah dipatuakan lebih dari 11 orang ulama tersohor dunia sekarang, semua tentera-tentera kerajaan yang menentang perjuangan umat Islam Syria adalah mati sesat. Dan pejuang-pejuang Islam pembebasan rakyat Syria sekarang, kalau mati adalah syahid. Nampak lagi? Tu nak khabar jahatnya. Dulu kita ingat mazhab biasa saja. Rupanya jahat berdoa lalu. Budak-budak pijak siapa tubik perut kuk mulut. Budak kecil umur 3 bulan, askar masuk jirit. Padahal dia mazhab Syiah. Dan disebut dalam satu kitab dia, menembak kita yang bukan Syiah ini sama macam tembak ayam dan itik, tidak berdosa. Jadi itu Tuhan nak tunjuk. Maka kita boleh kenal dah lah.